Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membuat sesi PDPR untuk unit 3. Kita fokus kepada fikir dulu. Cikgu ingat sebelum cuti kita dah pergi dua tajuk. Tajuk ni pun kita dah pergi, tapi cikgu lebih banyak memberi kita anak-anak tentang kuis-kuis. Hari ini cikgu akan terangkan secara detail tentang unit 3, pertolongan cemas. Okey, cikgu minta anak-anak boleh bukakan buku sama-sama kita dengar. Kemudian cikgu akan dalam PDPR ini cikgu akan terangkan sedikit. Kemudian cikgu akan bagi sedikit latihan untuk pengukuhan lah. Okey, kita tengok sebelum kita pergi lebih jauh, objektif yang kita akan belajar, yang kita akan tahu hari ini ada dua sahaja. Itu yang pertamanya adalah tentang menjelaskan situasi berisiko semasa bencana alam. Yang kedua, mengaplikasikan pertolongan cemas dan kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi semasa bencana alam. Okey, cikgu terangkan secara ringkas dulu sebelum kita pergi lebih mendalam. Situasi yang kita akan pelajari nanti, situasi berisiko semasa bencana alam, kita akan tengok dari segi udara tercemar, penyakit berjangkit, lemas, kecederaan fizikal. Seterusnya yang 5, makanan tercemar dan renjatan elektrik. Itu kita akan tengok secara detailnya. Kemudian untuk teknik pertolongan cemas, ada 3 pertolongan cemas yang perlu anak-anak tahu. Ini siapa yang ada persatuan bulan sabit merah ni senanglah. Yang pertama adalah CPR. Yang kedua ada RICE, bukan CR, RICE, R.C.R.I.C. dan E. RICE, dan yang terakhir adalah Dr. ABC. Dan seterusnya adalah tentang kemahiran bertindak. Okey, macam mana nak tahu kemahiran bertindak? Mungkin ada 4 kaedah. Yang pertama, kita kenal pasti halangan dan rintangan. Kemudian membuat keputusan bertindak. Nombor 3, memberi rawatan sementara. Dan yang terakhir sekali adalah menghubungi pasukan kecemasan. Itu saja yang kita akan pelajari. Nampak macam ringkas, tapi tak apa. Kita akan pergi satu persatu benda yang cikgu nyatakan tadi. Okey, kita pergi. Yang pertama adalah kalau anak-anak buka muka surat, anak-anak boleh buka buku teks kan, cikgu tengok dulu muka surat 174. Okay, cepat cikgu bagi masa. Ambil buku teks, sediakan depan buku, dengar dulu. Lepas tu baru kita buat sedikit latihan pengukuhan. Cikgu tak nak ajar pendidikan jasmani dulu, sebab benda tu kita secara bersemuka kita akan pergi. Okey, Okey, yang pertama tadi yang cikgu nak terangkan, situasi berisiko semasa bencana alam. Kalau kita tahu, kita tinggal dekat satu bumi, dan bumi ini adalah berbentuk bulat. Ada banyak negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dekat Asia Tenggara, kemudian Amerika, China, Belgium dan sebagainya. Dan banyaklah dalam bumi yang bulat ini banyak berlaku bencana yang semula jadi kita panggil sebagai bencana alam. Dan bencana alam ini akan meninggalkan kesan kepada mangsa. Siapa mangsa? Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah tumbuhan dan haiwan. Dan kebanyakannya kita lebih kepada manusia lah, diri kita. Dan kebanyakannya manusia yang mengalami trauma akan menghadapi pelbagai risiko. Yang ni yang kita akan belajar berikut ialah situasi berisiko yang dihadapi oleh mangsa bencana alam. Apakah kesannya? Senangnya, perkataan bahasa yang mudah kita nak faham. Apakah kesan semasa berlakunya bencana alam? Yang pertama, udara tercemar. Pencemaran udara lah, yang bermaksud asap daripada pembakaran akan mencemarkan udara. Bila kita menghidup oksigen dan melepaskan karbon
karbon dioksida. Bila banyak karbon dioksida, ia akan membahayakan nyawa manusia yang menghidu. Terutamanya untuk golongan-golongan warga emas, penyakit asma dan yang ada penyakit radang paru-paru. Udara tercemar ni mungkin macam mana pencemaran udara ini boleh berlaku? Ini salah satunya adalah perbuatan yang tidak bermoral. Orang cakap open burning, pembakaran terbuka. Ini selalunya di kawasan-kawasan hutan. Bila dia nak meluaskan, nak buat perladangan, itu akan menjadikan open burning untuk pembangunan dan tidak terkawal, dan ini menyumbangkan ke arah kemusnahan alam. Sebenarnya bila kita buat pembakaran terbuka, kita meratakan tanah, membuang segala tumbuh-tumbuhan, ia akan mengarahkan ke arah berlakunya banjir dan tanah runtuh. Macam mana benda tu nak berlaku? Tanya dengan cikgu geografi. Okey. Kesan yang kedua adalah penyakit berjangkit. Ada anak-anak tahu apa penyakit berjangkit? Boleh seorang bantu cikgu bagi contoh penyakit berjangkit? Cikgu bagi 1 minit. Takkan tak boleh? Ni Tingkatan 5 sini mesti hebat. Cikgu diam dulu. Cikgu bagi kamu ni. Okey, tak apa, cikgu terangkan. Penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ini akan sebenarnya sangat berbahaya dan ianya selalunya berlaku bila berlakunya bencana alam, terutamanya banjir. Bila banjir, mesti hati-hati. Banyak penyakit bawaan seperti mikroorganism seperti bakteria, virus, fungus, protozoa, helmi, itu cacing dan prion berlaku. Sikap yang tidak mementingkan kebersihan, bila ada ni berenang-renang dia, itu yang membahaya. Bermaksud organisma akan menyebabkan penyakit didapati berada dalam tubuh manusia. Okey. Dan penyakit yang sering berlakunya penyakit berjangkit ini adalah seperti malaria, demam denggi berdarah, kencing tikus dan sebagainya. Dan seterusnya, kesan yang seterusnya adalah kita tengok kalau ada banjir mestilah lemas. Ini berlaku bila pengawalan oleh ibu bapa agak sedikit longgar. Ini sering berlaku ketika banjir besar. Ini berlaku apabila seronok bermain, tak tahu dekat sana ada lubang, tergelincir masuk dan kaki terlekat dekat akar-akar kayu dan tak dapat ke atas untuk mengambil oksigen. Itu akan menyebabkan lemas. Mungkin tak pandai berenang tapi nak mengikut kawan masa banjir, itu pun punca salah satu berenang. Itulah pentingnya. Kalau kita tak pandai berenang ataupun orang cakap berenang sikit-sikit, jangan sekali-kali anda bermain sama waktu banjir lah. Maksudnya berenang seseorang diri, bahaya. Selain itu juga, kalau kita pun tak berapa pandai berenang, kita nak menyelamatkan rakan-rakan kita, itu pun lemas akan berlaku. Sebab kita nak tolong kawan, ujung-ujung kita yang menjadi mangsa. Itu adalah kesan yang ketiga. Kesan yang keempat, kecederaan fizikal. Ini kecederaan fizikal berlaku seperti luka dan patah anggota badan dan memerlukan rawatan yang segera untuk mengelakkan kecederaan yang lebih serius. Selalunya kecederaan fizikal ini sering berlaku kepada pasukan-pasukan penyelamat seperti bomba, polis dan terutamanya bomba lah, bila dia nak menyelamat dalam kebakaran dan sebagainya. Kadang-kadang dia sendiri dengan tidak sengaja akan terkena kecederaan fizikal. Okey. Seterusnya adalah kesan yang seterusnya adalah makanan tercemar. Makanan tercemar adalah makanan yang tidak selamat lagi kita makan.
Kenapa? Mungkin tempohnya telah tamat ataupun expired. Itulah bahayanya bila kita nak makan, pastikan tengok tarikh luputnya. Makanan itu tercemar kenapa? Kerana kerana bakteria kerana bakteria dalam makanan dalam makanan tersebut, terutama makanan dalam tin, telah tercemar oleh bakteria, dan bakteria ini apabila dia masuk ke dalam badan manusia, kita tengok apa yang berlaku. Ia akan menyebabkan pelbagai penyakit. Selain itu, makanan juga boleh tercemar oleh bawaan haiwan-haiwan seperti tikus, lipas, lalat dan sebagainya. Sebab itulah makanan kita, bila ada lebihan makanan yang kita makan di rumah, simpan di tempat yang tertutup, gunakan tudung saji. Okey. Selain itu, makanan dalam tin, selalunya kalau kita tengok, kita beli air tin ke makanan dalam tin, kalau yang kemik tu kena berhati-hati sebab tidak bagus. Sebab berlaku ada tindak balas kimia. Dan seterusnya, kesan yang keenam adalah renjatan elektrik. Renjatan elektrik ini sering berlaku bila berlaku banjir besar, gempa bumi, taufan ataupun kebakaran. Kita tengok bila wayar yang terputus semasa bencana akan mengalihkan alur elektrik. Bermaksud bila banjir, ada wayar yang terputus, air adalah salah satu pengalih elektrik yang baik. Bermaksud kena hati-hatilah. Bermaksud bila ada benda tu, pastikan anak-anak gunakan kasut getah. Jangan jalan. Alihkanlah barang-barang elektrik itu menggunakan bahan-bahan penebat seperti kayu dan sebagainya. Jangan alih gunakan besi, nanti aliran elektrik tu akan terus kena dengan anak-anak. Okay, kita tengok yang seterusnya, teknik pertolongan cemas. Ada 3 teknik pertolongan cemas yang tadi cikgu dah maklumkan. Yang pertama adalah CPR. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya, teknik pertolongan cemas ini dibuat untuk kita membantu mangsa, untuk kita merawat sebelum datangnya pembantu perubatan ataupun doktor yang bertauliah. Okey, itu adalah untuk sementara, untuk masa-masa kecemasan saja. Ada 3 teknik pertolongan cemas. CPR. Okey, apa tahu CPR? CPR adalah cardiopulmonary resuscitation. Sebut dulu, cardiopulmonary resuscitation. Macam mana kaedah kita nak buat pertolongan cemas ini? Yang pertama, kita bawa mangsa ke kawasan yang selamat. Contohnya kalau dia ada kemalangan dalam kereta, apa kita buat? Alihkan mangsa. Jangan kita tarik. Kita ada tekniknya. Kita alih ke tempat mangsa yang selamat. Pastikan pengudaraan yang cukup. Jangan kita berkumpul. Sebab itulah jangan jadi pemerhati, semua berkumpul tengok darah, kesian. Jangan. Kita bantu, kemudian jarakkan, biar ada pengudaraan. Periksa serta pastikan tak ada makanan yang ataupun benda asing yang berada dalam mulut. Kita gunakan jari telunjuk, kita buka dengan ibu jari, kita buka ke mulut, kemudian tengok ada tak sisa-sisa makanan ke, chewing gum ke, mungkin dia tengah makan kerupuk masa naik kereta, ada kita keluarkan, barulah kita buat CPR. Okay, macam mana teknik CPR nanti kita akan belajar untuk seterusnya. Kemudian yang kedua adalah jenis bantuan RICE, bukannya nasi, RICE, RICE, di mana kita bawa mangsa ke kawasan yang selamat, kita pastikan pengudaraan yang cukup dan selesa, kita merehatkan bahagian yang cedera dan mangsa yang terlibat tidak dibenarkan berehat. Bermaksud perbezaannya, kita rehatkan bahagian mangsa, kemudian kita tidak benarkan dia bergerak lah. Dan yang seterusnya adalah Dr. ABC, D.
R.A.B.C. Itu Dr. ABC. Sama juga kita bawa ke tempat yang selamat, kita pastikan penggunaan dan kita gunakan anduh. Tahu anduh? Kalau yang biasanya yang berbentuk kain putih yang berbentuk 3 segi kita ikat, kita bawa gunakan anduh. Sementara bantuan sampai, mungkin kita akan telefon hospital ataupun sebagainya, tunggu sehinggalah dia datang, barulah rawatan-rawatan susulan akan dibuat. Itu antara 3 teknik pertolongan cemas yang anak-anak perlu tahu. Cukup mudah kan? Dan akhir sekali adalah kemahiran bertindak. Kemahiran bertindak ini penting. Sekarang ni kita sibuk dengan cerita SOP. Apa tu SOP? Standard Operation Procedure ataupun prosedur operasi standard, di mana walau apa pun berlaku, SOP mestilah dipatuhi oleh individu untuk memastikan operasi menyelamat berjalan lancar. Berikut benda yang perlu kita patuhi ada 4 saja. Yang pertama, kenal pasti halangan dan rintangan. Okey, kita kena tahu halangan, sama ada banjir, contohnya banjir lah, seperti laluan yang mencabar, dan rintangan, apa yang berada di hadapan kita tak tahu, ada mungkin binatang berbisa, kala, ular dan sebagainya. Kemudian penyelamat perlu terus ke hadapan untuk operasi menyelamat, dan tumpu dan fokus perlu ditingkatkan untuk mengelakkan diri berada dalam keadaan bahaya. Bermaksud kita kena pasti yang pertama halangan-halangan yang berada di hadapan. Kemudian yang kedua, kita kemahiran yang bertindak, membuat keputusan bertindak. Bermaksud macam mana? Kita paling penting jangan panik. Jangan panik atau takut ketika hendak pindah. Kemudian kalau mangsa itu mungkin berada dalam kereta ataupun dalam lubang, kita pindahkan mangsa tersebut ke tempat yang selamat. Bukan ada teknik-tekniknya. Kalau kita tak tahu, jangan panik. Tanya siapa yang boleh tolong, ataupun kita biarkan mangsa. Jangan kita pindah sebarang-barang. Mungkin mangsa yang hidup akan mati bila kita gerakkan. Mungkin ada pendarahannya akan lebih teruk, tulangnya akan yang patah tu akan menjadi lagi parah. Berkomunikasi dengan cara berhemah, terutamanya kepada bangsa-bangsa banjir, supaya tidak wujud situasi tegang. Jangan kita buat lawak-lawak yang tak sepatutnya. Bila mangsa-mangsa dalam kebakaran ke banjir, yang kita kena serius dan berkomunikasi dengan baik. Paling penting adalah budi bahasa dan tata bicara mestilah berhemah lah. Sebab masing-masing dalam keadaan yang letih dan tak cukup rehat, dan mungkin akan menyebabkan suasana yang tegang bila salah pertuturan. Yang ketiga adalah kemahiran bertindak adalah memberi rawatan sementara. Ingat, kalau kita bukan doktor, jangan kita memandai-mandai nak jadi doktor. Cuma rawatan sementara sahaja. Ada berapa rawatan yang tadi kita dah belajar? Ada 3 rawatan. Okey, sama ada RICE, tadi CPR, RICE dan Dr. ABC. Itu yang paling mudah saja yang perlu anda ketahui. Kita gunakan sarung tangan lah untuk menyentuh mangsa. Ketika katalah mangsa berdarah, gunakan sarung tangan. Jangan kita nak memandai-mandai, sebab kalau tak ada, memadailah kita bawa ke tempat yang selamat, kita balutkan dengan kain. Jangan kita memadai nak sapu ubat ke, tak payah. Awasi keselamatan diri. Yang paling penting diri kita sendiri, dan kita cegah daripada penyakit berjangkit. Kita tak tahu apa dalam darah. Mungkin mangsa tu ada penyakit
yang tak sepatutnya. Bila kita sentuh benda tu mungkin akan menjangkiti kita. Dan yang terakhir, kita menghubungi pasukan keselamatan. Itu yang paling penting, bermaksud pastikan telefon ada kredit. Jangan bila nak ni mencari dah menyelamat mangsa, dah letak ke tempat yang baik, tak tahu nak hubungi siapa. Kena tahu. Bila nak hubungi tahu, tak ada pula kredit, susah juga. Itu pastikan ada. Sampaikan maklumat secara terperinci. Selalunya kita akan telefon 999 dan dia akan sambungkan sama ada dengan bomba, polis ataupun sebagainya yang berkaitan lah dengan masalah kita. Okey, itu sahaja untuk PDPR, untuk sesi untuk penerangan ringkas. Nanti cikgu akan bagi sedikit nota dan kita akan buat latihan pengukuhan. Sekian, terima kasih, dan cikgu harap anak-anak boleh ulang 2, 3, 4 kali kalau tak faham, ataupun boleh baca buku. Sekian, terima kasih.